Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Apa khabar para penonton YouTube Tanah Berdalat TV? Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita membawa seorang tetamu yang sangat istimewa. Walaupun secara lahiriahnya kita tengok macam apa tu, slow je, orang kampung je. Tetapi jangan orang kata, orang putih kata don't judge book by its cover, kerana inilah dia antara lelaki yang pernah berada di bumi Afghanistan menentang Soviet Union sebagai salah seorang anggota jemaah Mujahidin ketika itu. Jadi banyak cerita-cerita menarik kita nak tahu malam ni. Maklumlah, ramai generasi baru yang tak tahu sangat. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia, saudara Zainon bin Ismail, atau saya lebih mesra panggil dengan Cikgu Non lah, ataupun nama penanya CN Al-Afghani. Apa khabar cikgu? Khabar baik, alhamdulillah. Selamat selamat. Terima kasih datang jauh daripada Kuala Terengganu ke Kuala Lumpur. Cikgu berapa dah umur sekarang cikgu? Umur saya baru 69 tahun 3 hari sambut hari jadi. Amboi, selamat hari jadi. Semoga panjang umur, murah rezeki. Terima kasih. Cikgu ni dia banyak sejarah tuan-tuan dan puan-puan. Pernah ditahan bawah ISA lah, pernah disiasat itu inilah. Tak apa, itu satu cerita yang lain lah. Tetapi ada benda yang kita nak share, nak kita, semoga kita boleh dapat sedikit lah daripada cikgu. Ini cikgu, bila sebut nama Cikgu Non ni, yang terbayang di mata kita adalah bagaimana anak Melayu yang berjuang sebagai tentera Mujahidin di Afghanistan tahun 80-an dulu. Secara mukadimahnya cikgu, boleh cikgu cerita sikit tak latar belakang cikgu? Silakan. Okey, terima kasih kepada saudara Syaril. Saya, nama penuh saya itulah Zainon bin Ismail. Spelling dia N-O-N. Kadang-kadang kan nama ni pun dulu saya ditawar kursus perguruan. Saya cakap Kedah, tak boleh saya tak cakap Kedah ni. Mereka hantar main tulis nama Zainon binti Ismail, ditawarkan kursus perguruan di Maktab Perempuan Durian Daun Melaka. Tu dia, binti. Binti sebab spelling dia N-O-N. Jadi kadang-kadang ejaan dan bahasa ni masalah juga. Sampai hari ni pun kadang-kadang doktor, kemarin saya pergi jumpa doktor rawatan pun macam tu lah. Dia kata ni anak ke siapa ni? Sedangkan saya tu. Dia kata ni Zainon ni anak ke isteri ke? Saya. Lelaki. Jadi itu cerita segi nama lah. Dan saya ni dari segi pendidikan saya maktab perguruan lah. Kalau lah ni orang kata ada takat diploma lah. Jadi selepas saya ni anak kampung. Lebih kurang macam MB Sanusi lah. Kerja menoreh getah. Kampung tu kat mana? Orang kampung nak kenal. Kampung saya ni Kuala Nerang, Kedah. Kuala Nerang. Saya mengaji sekolah menengah Datuk Syed Ahmad. Kemudian pergi mengajak pula situ. Lepas sekolah Syed Ahmad sekolah menengah Datuk Syed Ahmad Kuala Nerang. Masuk maktab mana? Maktab Perempuan Melayu Melaka. Durian Daun. Time tu siapa jadi cikgu hebat? Ya. Yalah, ada 30 orang lelaki. Bukan saya seorang je lah. Jadi selepas saya keluar maktab tu, saya mengajak di Felda Lebuk Mebau. 7 tahun. Jadi tahu sangat lah cerita orang miskin, orang penokar ni. Banyaklah kisah dia. Selepas tu saya balik ke sekolah asal saya mengaji, mengajak di situ. Jadi kemudian tukar pula pergi sekolah menengah Tajak. Lepas Tajak pergi Labu Besar. Habis Labu Besar tu, saya dah rasa tak boleh lah. Tak boleh mengajak. Masa saya mengajak di sekolah Syed Ahmad tu, saya dah terlibat dengan parti politik. Maksudnya all in mengajar berapa tahun?
Dalam 13 tahun je lah. 13 tahun tak lah. sempat pun pencen. Di last sekolah mana tu? Sekolah menengah Labu Besar. Sekolah menengah Labu Besar di Kulim lah. Kulim. Itulah. Mengajak apa tu? Saya mengajar bahasa Malaysia dan sejarah. Oh, Sebab okey. tu saya minat sejarah. Okey. Jadi bila masuk parti politik kira kita government servant ni kena gentle lah, berhentilah. Dia tak kerajaan tak suruh berhenti. Okey. Cuma saya ni masa tu saya ketua pemuda Okey. PAS kawasan Padang Terang. Oh, okey. Berlaku satu insiden di Kedah masa tu. Okey. Iaitu perampasan tanah muasasah oleh kerajaan negeri. Masa tu MP dia Datuk Seri Osmarum. Okey. Jadi saya sebagai pemuda, ketua muda ditugaskan untuk menjadi ketua selamatan tapak muasasah tu supaya tidak berlaku sesuatu yang tak dikenaki lah. Jadi kuranglah saya pergi sekolah tu. Kurang mengajar. Okey. Bila saya rasa kurang mengajar, saya rasa ini tak betul ni. Yalah. Kan? Jadi macam salah guna ni kan. Kita gaji dia ambil. Gaji ambil. Gaji ambil. Itu masalah dia. Jadi saya fikir-fikir akhirnya saya pun buat keputusan berhentilah. Okey. Dan kebetulan waktu yang sama berlaku jihad di Afghanistan. Waktu yang sama. Ya. Jihad di Afghanistan ni dia mula tahun 79. Sebelum kita pergi lebih jauh, mungkin cikgu boleh cerita apa yang berlaku di Afghanistan tahun 79 tu? Dia semua ni berpunca daripada perubahan pemimpin kerajaan. Dia Afghanistan ni boleh kata 100% Islam. Pemimpin-pemimpin dia Islam. Tetapi ada juga beberapa orang yang kita kata dia sekular lah pemimpin dia. Dia lebih cenderung kepada blok komunis. Soviet Union. Masa tu. Sekarang ni Rusia. Jadi daripada masa tukar pemimpin sampailah kepada bertukar kepada Raja Zahir Shah. Nama dia. Dalam tahun 70-an tu. Dia ni bila dia naik jadi pemerintah, dia cuba merubah dasar-dasar yang agak pelik bercanggah dengan Islam ni. Dan dia antaranya dia anti dengan tudung. Pakai kan orang perempuan di Afghan ni dia pun pakai burdah, tutup habis nampak biji mata kat lubang-lubangnya. Dia tak boleh. Jadi bila dia naik, dia perkenalkan satu sistem sistem melarang pakai fudah daripada universiti dan pelajar universiti lah dia fokus yang tu. Orang-orang dia tak kacau lagi. Jadi berlakulah tidak puas hati daripada pelajar-pelajar yang beragama Islam yang mempertahankan syariat ni. Dan sampai dia kepada tahap dia pijak. Dia pijak tudung apa semua. Dia kata okey, tamatlah zaman kegelapan bagi Afghanistan. Itu kemuncak dia. Kemudian dalam pelajar-pelajar ni ada juga yang pro kepada dia. Pelajar ni bila dah raja dia macam tu, mereka pun dah ada sikit-sikit. Mereka ni lagi teruk pegang Quran koyak apa semua daripada tingkat atas ni buang-buang. Jadi pelajar-pelajar yang masih teguh dengan Islam ni tak puas hati lah. Jadi akhirnya berlakulah kebangkitan pelajar menentang raja. Raja Zahir Shah. Bertembung akhirnya Raja Zahir Shah ni dia pun drastik juga tindakan dia. Bila berlaku himpunan ni, dia hantar tentera bukan pergi selesai elok. Pergi tembak. Ratus-ratus orang mati. Kemudian ketua-ketua pelajar ditangkap. Salah seorang ketua pelajar tu saya lupa dah nama dia, ditangkap dan diracun. Jadi peristiwa ni menyemarakkan lagi kemarahan. Bukan setakat pelajar-pelajar saja, dia dah melebar kepada waris-waris pelajar. Kemudian terus kepada masyarakat. Kebangkitan rakyat tu dah tak boleh dibendung oleh Raja Zahir Shah. Akhirnya kerajaan Rusia, mereka nampak dah macam tak boleh bendung lah, mereka bawa tentera masuk untuk bantu Raja Zahir Shah. Raja boneka lah ni. Boneka, itu cerita dia. Akhirnya bila tentera Rusia Soviet Union masuk,
dikenali sebagai beruang merah. Beruang merah. Beruang merah. Kalau beruang merah tu dia refer pada tentera Soviet lah. Tentera Soviet ya, beruang merah. Kemudian bila tentera ni masuk, ulama-ulama di Afghanistan pun isytiharkan jihad, mempertahankan tanah air. Berlakulah di situ kumpulan mujahidin bangkit. Itu yang munculnya mujahidin. Itu punca dia. Berpunca pada kerajaan juga. Okey. Zaman tu tahun sekitar 79 macam tu lah 17. Masa tu zaman internet tak ada lagi, zaman apa. Jadi berita-berita tu macam mana masuk ke macam daripada cikgu sendiri di Kedah, di Kulim masa tu. Saya di Kuala Nerang. Di Kuala Nerang. Daripada Afghanistan berita sampai ke Kuala Nerang ni. Dulu macam mana? Dulu dia berita-berita ni kita dapat melalui buku. Buku-buku yang ditulis oleh pemimpin-pemimpin Afghanistan. Salah seorang yang terkenal tu ialah Dr. Abdul Hazam. Dia ni orang Palestin. Dia pensyarah. Dia letak jawatan sebagai pensyarah di Palestin. Dia berkhidmat di Universiti Antarabangsa Islamabad. Kemudian dia letak jawatan pula, dia masuk terus ke dalam Afghan. Dan dia ni memang orang yang banyak berjasa kepada mujahidin. Sebelum dia masuk ke Afghanistan tu, mujahidin ni dia terbagi kepada 7 kumpulan parti politik yang disebut sebagai tanzim. 7 tanzim. Semua ni bertelagah dengan aku. Bertelagah. Sama-sama parti. Ini sebelum tentera beruang ni ke apa? Dalam pada tu. Dalam perang tu. Ni. Dia ada kumpulan ini macam satu grup mujahidin diketuai oleh Ahmad Shah. Betul. Satu diketuai oleh Gulbuddin Ahmad Shah. Satu oleh Rabi Syayab. Satu lagi Mandudi. Satu lagi Rabi tak ingat saya pun. Dekat 7 semua. Jadi bila masuk Abdul Hazam, Syekh Abdul Hazam ni, dia kumpulkan semua kepala-kepala mujahidin ni. Dia bagi motivasi supaya kita ni kena bersatu. Kita kena bersatu di bawah satu perjuangan mujahidin Afghanistan untuk menjatuhkan tentera ni Soviet Union. Kalau berpecah, tak boleh. Akhirnya atas nasihat dia, pengaruh yang ada pada dia, itulah mujahidin mula bersatu. Jadi maklumat tu datang melalui buku. Saya dapat baca buku yang bertajuk Panggilan Jihad di Afghanistan. Ditulis oleh Syekh Abdul Hazam. Dan buku-buku ni masa tu minat membaca masyarakat, khususnya orang-orang PAS ni kuat. Sebab kita masa tu ada usrah. Usrah daripada peringkat cawangan sampai kepada pusat. Boleh kata seminggu 2 malam 3 malam usrah. Usrah yang kita bincang tu antaranya buku Fatih Akan. Apa erti saya mengenal Islam, kemudian tafsir daripada Said Qutub dan sebagainya. Kemudian buku-buku yang berunsur agama, termasuklah buku-buku yang politik. Ni salah satulah. Jadi saya ni gunakan buku itu sebagai tag usrah kepada anak-anak buah saya. Kan saya ketua pemuda. Jadi anak-anak tu saya gunalah tag buku itu. Jadi di situlah timbul minat kita. Dia cerita tentang kelebihan syahid lah apa semua, dan keperluan kita turun bantu mujahidin di Afghanistan di situ mulai. Akbar ada tak Akbar ada juga. Di TV tak banyak dia share masa tu. Akbar ada juga. Dan pok-pok mujahidin pun dia keluar khabar-khabar ni, dia hantar ke seluruh dunia pun ada. Kalau kita masa tu dia ada pusaka salam kat Cokit tu. Dia ada pusaka syuhada dekat kawasan tu jugalah. Jadi ini antara pengendalian utama dia di samping di kedai-kedai buku di majalah Manjid India tu. Jadi banyak boleh dapat. Kemudian dia ada ejen-ejen di Kedah dan apa semua seluruh Malaysia ada. Jadi buku ni itulah buku-buku dia salur maklumat melalui buku masa tu. Kemudian adalah kaset-kaset ada juga. Kaset ucapan yang diterjemah apa semua tu ada masa tu kan. Masa tu kan guna tape kan. Dan bukan ada ni lagi. Di situ.
Kita dapat ilmu dia di situlah. Ya. Itu yang menaikkan semangat tu. Ya, semangat kita ni ialah kita masa tu pun dalam negara pun kita tengah duk fight dalam politik masa tu kan tak tahu pertemuan Iyalah. antara komando biru dengan komando hijau ni. Okey. Now daripada semangat nak pergi ke Afghanistan. Kita kembali selepas ini. Kita kembali bersama Cikgu Zainon Ismail, lelaki di bumi Afghanistan, berjuang bersama mujahidin. Baik, dalam tempoh 15 minit pertama tadi kita dah dengar dah tentang bagaimana Afghanistan telah dengan bantuan Soviet telah menekan penduduk hingga penduduk bangkit untuk berjuang. Dan berita-berita tentang kesengsaraan itu semua sampai ke Malaysia dan sampailah kepada cikgu melalui macam tadilah cikgu sebut melalui buku, melalui akhbar dan sebagainya. Okey, yang boleh nekat nak pergi ke Afghanistan, silakan cikgu. Bila buka peluang medan jihad di Afghanistan, itu menyebabkan saya dan kawan pergi. Tapi kita tak promosi benda tu. Kita tak ajak lebih ramai kawan kita, tak highlight kepada suruh ni, mana kita tak menggalakkan lah. Ni tahap kita saja. Okey. Itu maknanya kita tak wawarkan lah. Tak wawarkan kepada orang pakai pi. Habis semua rakyat Malaysia jom ikut kita pakai pi. Tak ada, kita pi pun kita dalam persediaan. Contoh, kita nak pergi tempat bumi yang negara sejuk, negara yang tak ada hutan apa semua ni, mesti ada persediaan. Jadi persediaan kita sebelum kita pergi tu, macam saya sendiri, saya tunggu time-time hujan lebat apa semua, saya turun depan rumah ada kebun saya, time hujan lebat tu lah. Oh, nak pergi cuaca ni? Nak pergi, nak mensesuaikan sana. Sesuai, ya. Jadi bila kita pergi sana jumpa sungguh lah. Satu hari tu saya bertemu lah. Sebelum tu. Yang kata nak pergi ni, berapa orang yang pergi tu? Kita plan kita sebenarnya dalam 10 orang. 10 orang. Okey. Tapi oleh kerana kita ni semua orang yang tak ada duit. Yalah, dah berhenti cikgu. Saya tu cikgu boleh kata ada ke duit. Saya pergi tu saya jual kereta saya. Jual kereta? Buat belanja tambang pergi balik kan. Masa tu tak kena visa kan. Tapi ada lagi 10 orang kawan-kawan saya ni, mereka ni nak pergi kena cari duit dulu. Betul. Antara kerja yang mereka buat, mereka ambil upah motong getah, buat rumah, harti buat rumah tukang, bukan buat di kampung. Okey. Kita pergi buat kita dapat kontrak di Fekra Lekir. Kawan-kawan kita sana bagi kontrak kita motong getah sana. Bagi 2 dengan mereka. Masa tu banyak Fekra macam tu lah. Kumpul duit nak beli tiket ni. Nak kumpul tu. Jadi bila buat kerja tu, saya dah pergi dulu seorang. Oh. Saya pergi seorang dulu. Sebab saya dah jual kereta saya ada duit. Saya pergi dulu. Okey, ni cerita cikgu dulu. Bila cikgu jual kereta tu, ingat tak masa tu ada berapa ringgit dalam poket? Dapat lah kot 500 ke ada? Tak ada kot. Jual kereta lebih kurang dalam 3,000 lebih-lebih ya. Okey. Tambang dalam 1,000 lebih kan satu. Masa ni dah bagi tahu dah family ni abang ni nak pergi perah. Dia tak bagi. Kalau saya bagi tahu pada isteri saya bagi tahu. Kemudian kepada ibu bapa saya tak bagi tahu. Maklumlah ibu bapa dia tahu nak pergi tempat perang ni. Kita semangat bila dia tahu dia merayu pegang kaki lah apa semua kan. Jeritan batinku lah. Tapi selain pada isteri saya bagi tahu pada arwah Ustaz Fazil lah.
sebagai pemimpin saya. Masa tu apa reaksi wife lah, kita particularly wife lah, bila kata abang ni nak pergi Afghanistan ni, apa reaksi dia? Masa tu dah ada anak belum? Ada 6 orang dah anak. Dah ada 6 orang anak. Apa reaksi? Dia biasa-biasa, tak ada apa-apa. Mungkin dia pun faham kot. Dia tahu dah lelaki dia ni macam mana. Sebab dia pun kerja kan, masa tu dia tak berhenti kerja. Sumber untuk anak-anak apa semua tak masalah lah. Jadi tak masalah. Cuma kawan-kawan saya tadi tu, itulah. Okey. Lepas tu cikgu nak pergi satu tempat perang ni. Ya. Ada basic ke? Pernah pegang senjata ke apa ke? Ini soalan Cik Syaril ni sama dengan soalan dan pertanyaan arwah Ustaz Fazil pada saya. Bila saya bak dia, apa dia kata? Dia kata hang nak pergi tu hang ada ilmu apa? Dia kata tak ada ilmu apa lah Ustaz, semangat. Bila tak ada ilmu dia tinggi tu orang. Bila tak ada ilmu dia kata pergi buat menyusahkan orang, bukan pergi nak tolong orang. Itu saya pun nak bagi tahu jawab kepada soalan Cik Syaril macam tu. Saya tak ada ilmu apa, dia semangat. Jadi Ustaz Fazil kata dah nak pergi, dia kata tak apalah, pergilah, pergi cari ilmu sana, balik mai sini. Saya pun nak fikir apa pula Ustaz Fazil ni. Ilmu saya nak pergi, ilmu perang nak suruh balik mai ilmu perang sini, macam mana pula? Tapi saya tak kata apalah pemimpin cakap macam tu. Lah ni baru saya nampak. Okey, lepas tu dah ada duit lebih kurang 3,000. Tambang dia 1,500 tambang. First naik ke terbang pergi mana dulu? Kita naik daripada masa tu di KL Subang. Masa tu kan belum ada KL lagi. Kita turun di Karachi. Dari Karachi kita turun di di Lahore. Lahore kita ambil van. Terus pergi ke Sepadan lah. Ni seorang-seorang ni? Masa first. Di sana, saya di sini di seorang. Di sana tu ada orang sana sambut. Masa tu sebelum nak pergi tu dah bersurat menyurat lah ke macam mana? Iyalah, tidak nak pergi terus lagu tu saja. Dia masa tu memang ada pokok mujahidin ni. Dia mujahidin seluruh dunia turun, dia macam tu. Tiap-tiap mujahidin yang ada di sana ni, dia akan ada tugas untuk menyambut mujahidin baru. Macam liaison officer. Macam tu. Saya pun bila sampai di sana, dia pun sambut lah, dia bawa lah saya pergi ke Sempadan. Masa tu immigration tak ada tanya ni main bawa ni, tak ada. Ini hebat. Ini saya nak cerita hebatnya. Pakistan masa tu di bawah Zia-ul Haq. Visa dah tak kena. Kemudian kita masuk dari Pakistan nak pergi Afghan. Pintu terbuka seluas-luasnya kepada semua mujahidin seluruh dunia. Masa tu. Itu dia punya sikap Presiden Zia-ul Haq masa tu. Sebab dia simpati dengan Afghanistan. Dia buka pintu dia laluan. Tak kena visa, tak kena apa. Malah kita boleh duduk tempat rehat yang dia buat lagi. Bila sampai di airport Karachi Lahore. Karachi pergi Lahore. Lahore pergi Peshawar naik van. Masa tu daripada Malaysia cikgu seorang? Saya seorang. Lepas tu ramailah daripada negara-negara lain ni masa tu? Ada, saya seorang pergi jumpa di dalam medan lah, lain-lain tu. Yang masa ke airport tu seorang lah? Yang tunggu saya tu 2 orangnya. Lepas tu dia pun bawa pergi lah. Naik apa? Naik van lah. Naik van. Yang daripada Karachi ke Lahore tu naik bas. 2 hari. Allah. Musim panas masa tu. Ada beberapa orang yang berita yang mati berpuluh orang. Mati pasal panas. Rakyat dia miskin. Jadi saya naik bas daripada Lahore tu kita ambil van lah. Ni masa ni communicate bahasa apa? Saya ada penterjemah saya. Penterjemah? Bahasa Arab, kalau mengawal Arab adalah kawan-kawan kita yang erti Arab ni. Kawan-kawan dia sebelum tu Cik Syaril. Saya ni pergi sebagai bukan pelajar. Sebelum saya tu dah ada pelajar kita. Pelajar kita yang belajar di Pakistan, di Lahore, di Karachi. Mereka ni cuti-cuti 3 bulan tu mereka masuk Afghan. Mereka masuk bukan niat nak perang.
Mereka ni alah budak-budak pondok, Cari anak orang miskin. Bila masuk sana, makan free 3 bulan. Itu aja. Jadi masa sampai tu, adalah juga student kita. Ada student kita ada. Naiklah bas lah apa Naik semua. van apa pergi sana lah. Masuk ke Masuk ke melalui Pensyawar. Masuk ke Kunar apa semua lah. Sampailah camp. tak ada roadblock ke apa ke? Roadblock. Tengah perang tu. Cik Syuril. Roadblock polis, dia tahan. Dia tengok kita bukan orang Pakistan. Dia kata ni Arabi. Dia tengok saya. Oh Arabi. Dia terus doa. Boleh dia doa. Sebab mereka ni meraihkan mujahidin Arab pi bantu Afghanistan. Itu sikap polis. Dahsyat, Dia masa tu. Ini semua anak buah Zia Wahab lah ni. Pada student dia dah macam tu. Hak lain-lain macam tu lah. Jadi memang kita dapat kerjasama yang baik lah. Sampailah masuk Afghanistan. Sampai masuk Terus dia bawa pergi camp. Terus bawa pergi camp. Okey. Dalam perjalanan pergi camp pun bagi dah nampak AK-47. Weh, dapat dah. Dapat dah sebab kita lalu kawasan hitam. Tapi tak tahu guna ni. Tak tahu guna ni. Pegang lah. Pegang action ni dulu. Okey. Jadi sebab kita laluan hitam kan. Kawasan tu boleh diserang bila-bila masa. Jadi pergi sana barulah kita belajar menembak gitu-gitu apa semua. Kita ada asas tu lah, ada tembak perang main bawah taplung, bawah cenderai dulu kecil-kecil ada lah. Jadi masa dah masuk ke negara Afghanistan, masa tu kan katanya Soviet. Masa tu kawasan tu Soviet tak masuk lagi. Dia ada dah. Itu yang kita lepas bagi Senapang Liu lah pun ni tempat kita dah ada dah. Masa tu perasaan macam mana, cikgu? Dia pasal semangat tu hilang hak lain. Takut apa semua tu. Duk rasa bila nak tembak, bila Tak nak sabar ni. Bila dapat AK-47 ni, oi. Tidur dengan dia. Oi. Jadi semangat dia tak ada hilang. Dia macam. Bila sampai di camp tu, masa tu jumpa ramai orang lah daripada pelbagai negara. Ada banyak kan daripada Pakistan, daripada Arab banyak kan. Arab lah banyak yang disara oleh Osama Ladin ni. Osama dah ada dah masa tu. Osama masa tu dia pergi dah bawa 4 orang bini. Okey. So duduk di camp. Duduk di camp. Camp tu macam mana? Kemah ke? Rumah batu ke? Alah, kemah buat dengan ni tepan-tepan aja. Hak yang batu ni hak VIP sikit lah. Macam jurulatih apa semua. Mereka duduk lah situ. Kemudian ada hak yang ada keluarga, ada bini, ada anak tu mereka buat lah. Alah, bina batu bukan bubur paksa pun, bata biasa-biasa aja. Okey, cuba cerita sikit cikgu. Aktiviti di camp tu, pagi buat apa, tengah hari buat apa, perang tu pergi buat apa. Saya bagi gambaran sikit lah bagi penonton kita tahu ni. Dia macam tu lah, macam latihan tentera kita sini lah pagi-pagi tu. Kita sebagai orang mujahidin yang pegang pada agama kan. Jadi mangkit tengah malam, mayang tajuk gitu-begitu tu macam wajib lah, wajib lah. Tak apa. Kemudian pagi-pagi selepas tu mayang subuh, kita ada lagi lah malam-malam kita baca Quran gitu gini. Belum cerita pegang senjata lagi. Belum lagi. Lepas tu barulah kita dibawa ke lapangan untuk latih menembak dan sebagainya. Sampailah pukul 9 ke 10 pagi ikut depa lah. Nak lompat apa gitu ni apa macam kan. masuk training askar. Macam training askar betul ya. Sebab yang bagi latihan tu pun memang jurulatih tentera pun. Tentera ni yang bagi latihan ni tentera daripada kebanyakan daripada negara-negara Arab. Bukan Arab Saudi saja. Ada daripada Palestin, ada daripada ni apa semua. Depa ni memang tentera. Yang berhenti menyahut seruan panggilan jihad yang ditulis oleh Dr. Abdullah Azam ni. Jadi mereka ni lah jadi jurulatih kepada mujahidin. Latihan tu latihan menembak. Menembak apa semua lah. Fizikal apa semua lah. Fizikal apa semua macam training. Macam mana askar kita training. Betul berhenti makan. Ni soalan ni penting ni. Makan ni. Kita ni orang Kedah, Pulau Nerang. Duk makan nasi gulai apa semua. Masa pergi sana tu makan apa?
Sana kadang-kadang ada juga nasi, kadang-kadang. Tapi hari-hari makan roti lah. Roti depa tu lah. Roti depa pun ialah roti capati nipis makan dengan gulai apa ni, kambing ke lembu ke hak kerinu. Hak depa simpan masa musim korban tu, kadang-kadang simpan lepas setahun. Itu kita masak makan. Dia banyak kuah pada ni lah. Makan pun makan secara jemaah, ramai-ramai. Koyak-koyak roti tu bubuh dalam macam sup daging kan. Lepas tu pakai celup tengah ambil lah makan lah. Itu Boleh sesuaikan diri tu. Boleh tu. Tinggal gulai apa semua boleh tu. Mereka pun bentuk gulai ke ada juga. Kadang-kadang dah lama tu saya pun tolong masak. Mereka kata kalau mereka tahu kita ni makan nasi, mereka kalau masak nasi, mereka kena bubuh minyak. Mereka tak reti makan nasi tanpa minyak ni macam kita ni. Nasi putih ni tak reti, mesti putih, kena ada. dia mesti bubuh minyak. Okay. Kita pula tak boleh ada minyak. Tapi bila kita masak, kita tak bubuh minyak lah untuk grup kita. Bila mereka heran lah, kita minyak tu boleh makan juga, ada kena nasi minyak kita kan. Jadi makan tu rasanya macam tak masalah lah, tapi lebih banyak roti lah. Okay. Alright. Pengalaman pertama bertempur, silakan. Setelah berapa lama tu berada? Dia masa saya lah. Saya masuk tu boleh kata penghujung perang. Okey. Jadi banyak dah kawasan-kawasan yang mujahidin ni dah menang. Tawan. Okey. Jadi saya ni dengan kawan-kawan ni ada 3 orang, 4 orang kot daripada Malaysia ni, anak Melayu kita ni. Kita masuk ni ke tempat yang ada lagi tentera Rusia. Tapi tentera Rusia keluar dah. Banyak kan dah keluar. Yang tinggal lagi ialah tentera Afghanistan yang pro Rusia, yang masa tu Perdana Menteri dia Najibullah. Nama dia Tali barut lah ni. Tali barut. Okay. Jadi kita sebut sebagai tentera Najibullah lah. Najibullah bukan lagi tentera Rusia. Jadi tentera Rusia ni dia terpaksa keluar sebab dia dah tak tahan dengan bekalan makanan nak masuk tak boleh. Mujahidin dah kepung segala jalan laluan masuk. Bukit-bukit boleh kata semua mujahidin dah. Jadi dia tak tahan tu, dia lari keluar balik, dia tinggal lah tentera Najibullah kat kami. Dia duduk perang ni, tapi dia pun ni komunis je. Komunis. Okay. Bukan Islam lah. Dan dia ada satu pasukan tentera yang memang 100% komunis, yang diketuai oleh Rashid Dussum. Ini komunis. Jadi kita perang dengan puak ni lah. Masa Saifi tu. Jadi perang ni pun perang lebih bentuk kepada gerila. Perang gerila. Mana tembak lari. Kita pergi dalam kumpulan yang kecil. Kita pergi waktu-waktu yang agak gelap dekat nak maghrib, kita berjalan pergi, kita bawa AK-47 kita apa semua. Makanan tak bawa. Makanan kita tasbih tu lah kalau kita masuk pergi medan perang. Naik bukit, turun bukit, bawa tasbih. Kalau ada bawa kurma kering, tu lah mudah kita makan. Jadi bila sampai sana medan tu, kita bertempur dengan musuh, berlakulah pertempuran. Kita biasanya dia bukan ada tempat berlindung. Dia open. Sana open. Tapi pihak musuh tu dia ada kontrol bangunan-bangunan tertentu, dia ada lah. Bila kita perang, bila tembak tu, kadang kita tak tahu sama ada kena ke tak kena ke jarak tu. Tapi kita boleh tahu kena ni api. Dia bila kita tembak agak gelap, kita akan nampak api. Pecikan api di senapang. Kalau kita tembak tak kena, ada api tu tak ada dah kena. Kadang-kadang kita malam. Kemudian kita pakai RPG. RPG hak tanggung RPG tu. Kita tengok malam, kita duduk atas bukit, kita tengok gerombolan kata kebai ke apa, kata rak kan daripada musuh ni. Kita ambush dia pada atas lah. Kita boleh nampak lah bila kena tu dia api bom kan meletup pun, dia melarat habis semua kereta ada berapa banyak tu. Itu zaman saya macam tu. Zaman orang yang lebih awal ni memang bertempur lagi dahsyat lah. Tapi selepas saya balik, saya balik ni 6 bulan, saya balik sebab ada isu di tanah air yang saya terpaksa balik. Kawan-kawan saya terus ada sana lagi 3 orang. Mereka masuk perang betul.
Masa saya nak tawan satu daerah yang masih dikuasai oleh tentera Najibullah tu, saya lupa nama. Desa Ismail Khan ke Kunan ke gitu. Ini berlaku pertempuran itu berdepan. Kawan-kawan saya rasa yang tu. Dan salah seorang daripada kawan kami syahid di sana. Okey, saya difahamkan cikgu on off mana duduk pi balik patah balik berapa kali? Saya ada 3 kali tahun selepas 8 mula-mula saya pergi tahun 88 6 bulan. Lepas tu saya balik pula saya duk kena lari juga lepas saya nak kena tangkap masa tu. Dengan siapa? Dengan polis lah. Pasal pihak Afghanistan ni. Berlaku tangkapan kes operasi Kenari masa tu. Kawan-kawan saya 5-60 orang kena tangkap. Saya ketua masa tu, ketua muda Padang Terap. Kena cari lah. Jadi duk lari lah balik tu. Lepas tu kerja harakah. Kerja dengan harakah setahun lepas saya balik kerja harakah. Dah bebas daripada pantauan polis apa semua ni. Alhamdulillah kerja dengan harakah. Lepas tu saya pun terlibat pula dengan Madrasah Memali. Saya khidmat di situ. Terlibat pula dengan bantu balu-balu syuhada buat tubuh bengkel jahitan bagi lah. Jadi yang betul-betul tapi bila yang kata pi balik tu ada masalah tak masa dah keluar tu masuk balik tu ke sama macam masuk dulu? Sama-sama macam tak ada masalah. Masa saya pergi kali kedua tu, masa tu krisis mujahidin ni dah tamat. Sebab apa? Sebab Taliban dah tawan dah. Cikgu ni masih lagi dengan mujahidin ke atau Taliban ke atau macam mana? Saya masa tu bila berlaku tu saya pergi ke Afghanistan masa tu. Tengah krisis Taliban ni. Baru ya dalam beberapa bulan ya Taliban ambil alih daripada mujahidin. Jadi bila pergi tu saya masuklah kawasan-kawasan ni. Saya ajak kawan saya yang boleh cakap Urdu apa cakap apa tu masuk jumpa pemimpin-pemimpin Taliban. Saya nak tahu perkembangan Taliban. Akhirnya balik saya tulis satu buku. Tajuk dia Taliban antara jihad dan jahat. Antara jihad dan jahat. Hak mana yang kata jihad, hak mana yang kata jahat. Selepas ada jawab kecaman kepada saya sebab kata apa ni Taliban jahat ni ada wartawan pun dah marah saya sebab mereka tengah sokong Taliban kan saya dia kata Taliban jahat. Saya kata saya tulis tu berdasar saya pergi interview bukan macam hampa duduk dia jauh duduk armchair je duduk atas kursi duduk atas kursi duduk ni dengar TV apa semua ni. Saya berdepan dengan orang saya ambil betul-betul yang kata mereka ni diberi oleh Amerika apa semua ada bukti. Pemimpin ni juga yang mengaku kata tunjuk duit $50 duit baru-baru sebagai bayar gaji. Jadi pemimpin Taliban yang bekerja sebagai kita kata pegawai daerah lah kan, yang sama juga yang kerja dengan mujahidin dulu, orang yang sama. Sebab yang sana bila mujahidin keluar ganti dengan Taliban, mereka juga bangsa mereka juga anak-anak mereka juga. Jadi hak yang mana jadi ketua polis tu ketua polis itu ubah kepada pemimpin mujahidin kepada Taliban saja. Tapi gaji dia sebahagiannya dibayar oleh Amerika. Itu yang diakui oleh Taliban sendiri. Maknanya berdasarkan penilaian cikgu sebenarnya Taliban tu sendiri being funded by Amerika lah. Itu cerita dia. Okey, kita akan kembali selepas ini. Baik cikgu, kita kembali bersama Cikgu Zainon, bekas pejuang mujahidin di Afghanistan. Okey, tadi kita dah dengar cerita macam mana bila dah menang tu berperang pula sama sendiri. Jadi cikgu pun ada pernah menulis mengenai Taliban ni yang kata antara jihad dan jahat ni.
Okey cikgu, panjang kalau kita nak cerita buat Afghanistan ni. Ini pula cikgu, selepas itulah terjadi satu rompakan nekat oleh beberapa orang yang dikatakan juga pejuang Afghanistan di sebuah bank di Petaling Jaya, di mana dalam kejadian itu mengejutkan negara kerana akhirnya kita terkejut kerana bagaimana orang yang so-called macam ala-ala ustaz, dan memang kita tahu dia orang ni pun kuat agama, balik daripada Afghanistan sebagainya, macam mana dia orang boleh bertindak melakukan jenayah hingga akhirnya cikgu sendiri pun terpalit sekali. Boleh cerita sikit cikgu? Okey. Dia peristiwa ni berlaku tak salah saya tahun 2001. Di apa ni, bank Southern Bank. Jalan Gasing, Petaling Jaya. Jadi ialah betul lah yang melakukan rompakan ni kawan-kawan. Kawan-kawan saya jugalah. Memang cikgu kenal? Memang kenal sebab anak-anak usrah kita apa semua. Okey. Dia kita kembali sentuh sikit pada Afghanistan. Selepas balik, kami ni semua balik ke Malaysia. Saya sendiri, ni saya punya pandangan. Saya tak mau biar kita kawan-kawan yang ada dalam pengalaman di Afghanistan ni bawa diri masing-masing. Janganlah terputus. Tak mau terputus. Jadi perlu ada macam satu kelab ke apa ke. Dulu tak ada grup WhatsApp kan? Macam lah, macam tentera di Kongo dulu ni. Tak maulah masing-masing bawa diri dah. Jadi kawan-kawan pun 3 bulan, 4 bulan kali kita jumpa. Sebab apa? Bagi saya begini, sebab kita tak tahu negara kita ni nak aman sampai bila. Kemungkinan Allah uji kita suatu hari. Terpaksa berperang ke atas sebab-sebab tertentu. Kita tak tahu. Jadi masa tu memang kita ada tentera, kita ada polis. Tapi tak semua tentera dan polis mampu untuk mempertahankan negara tanpa bantuan pada rakyat macam mana yang berlaku di Afghanistan. Jadi sebab tu rasa ukhuwah tu kena ada lah. Kena ada ukhuwah tu. Bila berlaku benda, maknanya kita ni orang yang akan membantu kerajaan. Macam askar wataniah. Macam tu. Cuma kita ni macam hak peribadi. Jadi kita nak bantu mempertahankan negara kita, kerajaan kita dan sebagainya. Sebab kita orang yang dah ada pengalaman. Sebab ada pengalaman. Jadi bila kita berjumpa 4 bulan, 5 bulan, beberapa kali, setahun dalam 2 kali apa semua, kita pun macam saya, Esko Dewan Pemuda PAS Kedah. Kawan-kawan lain pun ramai yang ada jawatan dalam parti. Jadi kita tak nak ambil tindakan yang drastik, yang lebih pada perjumpaan-perjumpaan ni. Takat jumpa sembang hubungan silaturahim begitu je. Tapi ada kawan-kawan ni dia rasa macam tak syok. Macam lembut sangat gitu. Jadi serah kepada apa ni, ni adili balik pada Pakistan ni, saya serahlah kat dia sebab saya ni bukan orang agama. Jadi kawan-kawan kita ni dia pergi bertembung pula satu kumpulan luar daripada negara lain. Jadi bila bertembung ni depa rasa lebih sesuai selera depa dengan kawan-kawan yang sini. Jadi depa anggap cikgu ni kami slow, lembek gitu. Depa ni duk agresif lagi. Depa tengah duk semangat ni. Jadi okeylah, tanpa depa pun tak mau dah keluar pada PAS. Baguslah lepas keluar pada PAS, jadi bapa tak libatkan PAS. Tapi bila depa dah mengikuti usrah daripada kalangan yang bukan daripada kami ni, depa dapat itulah antaranya. Boleh nak rompak bank apa semua ni. Kenapa depa rompak bank ni? Sebab ni naked depa ni kata boleh sah hukum dia. Dan mereka rompak ni bukan untuk peribadi. Yalah, untuk mereka punya perang lah. Mereka punya anak, mereka punya... Masa tu, Cik Syarif ingat tak? Berlaku pertempuran di antara Islam dan Kristian. Di Ambon. Di Ambon. Jadi maksudnya, dia orang perlukan sumber kewangan lah. Sumber kewangan. Ini bukan untuk dia orang. Yalah, untuk pergi ke sana. Bukan untuk pergi ke sana dah. Dia
ambil duit ni, dia nak bawa pergi bagi ke sahabat-sahabat kita di Ambon. Tapi dia orang merasakan dengan cara rompak ni, benda ni dibolehkan dalam agama. Sebab itu yang mereka dapat daripada apa yang mereka faham daripada naked mereka. Sebab naked mereka ni wakil dia tak sama dengan yang di Malaysia. Fitrah tu tak sama. Maknanya mereka cikgu lain lah. Mereka pegang juga kepada pandangan-pandangan tertentu yang boleh. Kami ni macam saya ni Adli, Ustaz Mat Lutfi ni, kami berpegang bank-bank di negara, bank dalam negara Malaysia ni masih ada lagi penyembah-penyembah yang Muslim, yang orang Islam. Habis kita nak umpat macam mana? Ini hak kami pegang. Sebab tu mereka tak rujuk kami. Kalau rujuk memang tak jadi. Sebab Ustaz Mat Lutfi ni dia memang tegas benda-benda ni. Nak berjihad tapi kena ni lah. Kan apa. Jadi itu bukan tak bercampur langsung dengan kami. Apa yang mereka buat ni kami langsung tak tahu. Cuma oleh kerana kawan-kawan seangkatan di Afghanistan, itulah terpalitnya kami. Dan pihak keamanan pula kata pasal walaupun mereka tak campur tapi hang yang tubuh, hang kena tanggungjawab lah. Tapi tak apalah saya kata saya tanggungjawab. Reda lah nak buat macam mana lah. Berapa tahun kena tu? Berapa tahun kena? 5 tahun 4 bulan di Kemunting. Tak termasuk di Pulau-Pul 60 hari. Kemudian kena buang daerah di Baling, tak boleh pergi ke mana, duduk Baling tahun. Mau kat 7 tahun juga. Bila berlaku kejadian rompakan bank oleh geng-geng yang balik pada Afghanistan ni, dia secara tidak langsung dia mencalarkan jugalah. Selama ni orang duk anggap baguslah tapi sampai orang kata boleh pula pergi rompak bank apa semua kan. Cikgu punya pandangan macam mana? Saya macam saya sebut tadilah, grup kami kalau di Malaysia ni bagi kami tak boleh lah, sebab dia ada hak milik orang Islam dalam penyimpan tu. Tak boleh lah hukum yang kami faham berdasarkan apa yang diterangkan oleh Ustaz Mat Lutfi ni, tak boleh. Tapi kumpulan-kumpulan luar, bukan kata dia kawan-kawan kami saya di Filipina apa dia semua, di Thailand pun ada yang buat ni, sebab dia orang ni ada juga bersandarkan kepada ni lah macam matlamat menghalalkan cara dia yang membolehkan, yang menghalalkan. Itu macam orang kata bunuh diri pakai bom lah, bom bagi mati tu. Ada yang khilaf benda ni. Macam ni pun khilaf, tapi kami pegang tak boleh. Okey ni cikgu. Sekarang ni ialah kita ni umat Islam memanglah syahid ni memang semua orang nak syahid lah. Tapi dengan pelbagai kaedah lah ya. Tapi ada yang merasakan syahid ni macam mana pun kena angkat senjata juga. Soal sembang lah. Syahid ni tapi tak mau perang. Macam tu. Hinggalah apa yang berlaku kalau kita tengok di Syria, ramai kita punya anak-anak muda pergi ke Syria apa semua, tapi end up dia jadi lain pula. Bukannya berperang, betul berperang sama sendiri pula. Tu macam mana pula cikgu tengok? Dia begini, sebenarnya bila berlaku jihad di Afghanistan antara Islam dan kafir Rusia, puak-puak musuh Islam ni, khususnya CIA Amerika ni, mereka mengkaji. Mereka mengkaji kalau kata bagi Islam 100% lawan dengan kafir, memang susahlah nak menang puak-puak kafir ni. Jadi untuk itu mereka kena buat satu plan. Bila berlaku jihad di mana-mana negara selepas ni, mereka akan bina. Sebab tu wujudnya IS, wujudnya ISIS, dan wujudnya banyak-banyak lagi yang kadang-kadang dia dibina oleh puak-puak ni untuk mempelagakan orang Islam ni. Termasuklah antara puak Syiah di Syria, sebab dia diperintah oleh grup Syiah Syria ni. Kemudian hak yang Sunni pun ada, jadi bertembung. Jadi kawan-kawan kita di luar ni, termasuk kawan-kawan saya ni, dan juga di negara-negara lain Indonesia mana yang ikut begitu, dia faham sekarang ni perang antara
Syiah dengan Sunni. Mereka ni nak bantu hak Sunni. Bila PP ni seolah-olah terperangkap dengan banyak kumpulan-kumpulan yang dibina oleh puak-puak yang saya sebut tadi, CIA Amerika ni. Jadi bagi kami, saya sendiri ambil ketetapan, saya rujuk kepada apa yang disebut oleh bekas Mufti Wilayah Dr. Zulkifli Bakri, hasil daripada perbincangan para ulama mereka lah, khusus pasal jihad perang di Syria ni. Akhirnya keputusan yang diambil, kita tak jelas kita pergi ni kita berperang dengan siapa. Bila tak jelas, kemungkinan nanti kita berperang sesama sendiri. Orang Islam tembak sama orang Islam. Jadi atas nasihat Dr. Zul ni, dia nasihat supaya masyarakat, khususnya anak-anak muda di Malaysia ni, elak diri daripada terlibat dalam krisis ini. Jadi saya ambil ini. Tapi kawan-kawan saya yang MP tu, itu dia ada pegangan dia. Dia ada sandaran dia. Betul. Bila dia pergi, dia duduk dalam kumpulan yang bagi dia kumpulan yang betul-betul. Tapi kalau dia perang, dia mati sana, bagi mereka dan bagi kami kawan-kawan ni syahid lah. Saya harap mereka ni dapat syahid. Tapi kepada saya sendiri, saya berasa macam tak syok lah. Macam mujahidin di Afghanistan lawan dengan Rusia tu. Betul lah. Baru ni saya dengar dalam 4-5 malam lepas ada satu kuliah bab jihad ni, satu hadis yang Nabi kata yang membunuh masuk neraka, yang terbunuh pun masuk neraka. Jadi ustaz tu dia ulas ni lah. Bila dia ulas ni, terpaliklah dengan krisis di Syria. Jadi takut ni sebab yang sama-sama beriman ni bunuh. Hadis Nabi sebut benda tu. Sebab apa? Sahabat tanya, sebab apa yang kena bunuh pun masuk neraka? Nabi kata dia kena bunuh. Maknanya niat dia nak bunuh, tapi dia tak ada bunuh, tapi dia dibunuh lebih awal. Kalau dia tak dibunuh, dia memang akan bunuh. Jadi ini krisis di Syria ni dia kabur. Tapi saya tak menghalang. Kawan-kawan nak pergi, saya meraihkan. Itu pandangan masing-masing pegang. Kita nak buat macam mana, tapi kita nak duduk depan airport. Jangan pergi. Cuma kalau kita ikut kita punya pendirian, itulah. Pendirian kita ikut. Saya pegang kepada mufti, bekas mufti wilayah lah. Sebab nasihat pada ulama macam tu kita pakai lah. Baik. Kita akan kembali selepas ini. Baik, selama hampir 1 jam satu perbincangan yang menarik. Bukan senang ni kita nak bawa Cikgu Zainon ni all the way. Cikgu Zainon datang pada Terengganu berkongsi dengan kita tentang apa yang telah beliau lalui. Cikgu telah melalui zaman yang bukan mudah lah kan, daripada zaman seorang guru pergi ke Afghanistan, balik kena tangkap ISA dan sebagainya, cikgu. Okey. Ini saya nak tanya sikitlah cikgu. Ini tentang anak muda-muda kita ni. Kita berbalik kepada apa yang berlaku di Ulu Tiram baru-baru ni. Satu benda yang sangat mengejutkan. Out of nowhere tiba-tiba kita dengar ada balai polis diserang dan sebagainya, dan akhirnya kita tahu ini bukanlah satu pergerakan kumpulan, rupanya tindakan sendiri ni. Ni pandai-pandai diri sendiri ni. Pergi serang orang, pergi apa semua. Nasihat cikgu. Yang kita bimbang ni ialah ada sekumpulan, khususnya anak-anak muda. Dia tak duduk di mana-mana jemaah. Parti politik pun dia tak duduk, NGO pun dia tak duduk. Apa pun dia tak duduk. Okay. Dia duduk fikir semua sendiri. Kalau yang duduk di bawah jemaah, dia ada pemimpin dia. Dia ada wala dia. Dia akan dengar semua arahan. Setakat sekarang ni pendirian
pemimpin kita berpolitik secara pilihan raya, demokrasi. Tak lebih daripada itu. Ya. Dan jadi anak-anak muda kita ni dia diterbiah ke arah itulah. Bukan perlu angkat senjata. Tetapi walaupun dia rasa hidup dalam keadaan tertekan macam mana pun, dia tetap tunggu arahan pemimpin. InsyaAllah saya yakin pemimpin yang ada hari ini dalam parti ini, dia tak menuju ke arah yang disebut sebagai ekstremis. Ya. InsyaAllah. Dan yang kita bimbang, yang ikut dalam tarbiyah ni berapa ratus orang saja. Kalau kita ambil contoh budak-budak universiti lah, dia ada berapa orang? 100,000 lebih rasanya seluruh Malaysia ni. Anak-anak muda yang belajar di universiti, berapa ribu orang saja yang ikut hak jemaah ni. Tak kira lah dia duduk di bawah jemaah mana-mana pun, yang dipimpin ada pemimpin. Tapi yang lebih banyak ni yang tak ada pemimpin. Dia ada berpuluh ribu lagi. Dia ni kalau dia berasa tertekan, kehidupan dia tertekan, kemiskinan makin bertambah, dia nak mengaji pun dia rasa makan pun sehari sekali dah lah ni apa semua lah. Orang ni ini bahaya. Sebab dia bila tidak ada pemimpin, dia hanya boleh dibentuk atas pandangan cakap sambil lalu dalam 3-4 orang di kedai kopi. Ini yang berlaku. Yang berlaku oleh tiram. Sebab dia tak dipimpin oleh siapa-siapa, dia bertindak sendiri. Kita takut itu seorang. Bagaimana kalau yang bertindak sendirian ni lebih pada seorang, dia buat tindakan agresif, pergi rompak sana, pergi bakar sana, pergi bakar sini. Ini keadaan negara dalam bahaya. Saya sebut benda ni kepada pihak polis supaya benda ni kena pantau. Kan? Sebab tu tengok di mana kelompangan yang ada. Perlu kita bagi nasihat kepada kerajaan, kita bagi nasihat. Ambil perhatian kepada anak-anak muda yang di luar daripada jemaah ni. Yang ada kepala tak apa, ada pemimpin tak apa. Kita boleh pegang pemimpin ni, Pak. Boleh pegang. Ini dia buat sendiri. Macam peringkat awal kita Ulu Tiram, pihak Bukit Aman kata ini ada kaitan dengan JI. Mula-mula lah. Mula-mula. Akhirnya dia buat kenyataan tak terlibat. Ini hanya persendirian dan seorang dua family dia. Itu saja. Ini contoh saya nak sebutlah contoh yang pernah berlaku. Dan budak-budak ni pun 12 orang ni masih ditahan saya rasanya. Bawa semua. Pelajar IPT juga pergi belajar bom. Buat bom. Masa 2018 dulu. Belajar buat bom di bukit dekat Shah Alam. Apa tujuan ni buat bom? Ini yang kita bimbang. Kalau lah mereka ni tak dapat dikesan oleh pihak polis, kita tak tahu apa yang berlaku. Kalau yang seorang dulu tiram pun 2 orang anggota kita mati. Ini kalau dia pandai buat bom, 12 orang pelajar ni jadi bom berani mati pula. Kita tak tahu. Sebab tu saya nasihatlah, hak rakyat, cara rakyat bertenang. Apa pun bertenang. Dan saya pernah nasihat dulu masa saya baru-baru balik pada Afghanistan, bila saya tulis buku pasal syahid, ada seorang anak Melayu yang syahid. Ramailah anak-anak muda yang baca ni, mereka minat daripada Melaka lah mana, mai rumah saya. Jumpa nak pergi sana. Saya pun kalau ikut tu, nak pergi bagus ya. Bagi dorongan terus ya. Tak, saya tak ambil sikap tu. Saya cakap lah ni nak pergi berjihad Afghanistan ke mana ke, pertama sekali kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, pergi cari ilmu dulu. Pergilah sekian-sekian pondok apa semua, bagi ada ilmu. Kita nak pergi jihad ni, baca Fatihah pun tak betul lagi, ambil semayang pun tak betul lagi. Ada juga, alhamdulillah ada juga yang betul-betul dia pergi pondok, duduk pondok, mengaji apa semua, sampai sekarang pun duduk jumpa saya. Tapi dia tak fikir lah bab tu. Nak pergi sana, pergi sini, saya kadang-kadang saya perbuat, macam mana kita nak pergi? Gitu lah. Sebab dia dah ada ilmu. Sebab tu, jadi kita minta rakyat ni bertenang lah kan. Kita tengok, kita lebih rujuk kepada
alim ulama lah Ya. dalam nak bertindak apa macam saya kata tadi apa ni Dr. Zulkifli Bakri nasihat kita anak-anak muda Malaysia kau boleh jangan terlibat dalam krisis. Begitu juga dalam negara kita. Ya. Kita tengoklah ke arah mana. Jadi sama ada rakyat ataupun pemerintah kena berganding lah. Ya. Jangan rakyat pemerintah dah harap rakyat saja. Pemerintah sendiri tu kenalah laku sesuatu. Ambillah perhatian kepada anak-anak muda ni kena jaga. Sebab Mao Zedong pernah berkata. Ni komunis ni. Falsafah Mao Zedong. Jadi dia kata manusia ni bila perut dia kosong, maknanya lapar lah. Kemudian nafsu dia disekat, nafsu syahwat disekat. Dia bila perut kosong, lapar, dia letih, macam mana nafsu syahwat dia tak nak berfungsi dengan elok. Kemudian negara tu juga pula tak stabil. Maka dia kata tunggu akan berlaku satu tindakan yang tidak kita terfikir. Betul? Ya. Kita kalau kita lapar ni dia boleh jadi macam-macam. Bunuh orang boleh. Jadi itu falsafah Mao Zedong. Kita ialah dia komunis kan, tapi itu betul apa yang dia sebut, saya setuju. Ya, betul. Kan? Betul. Saya besok miskin, besok lapar, besok nak okah orang enggak waktu lapar kan. Jadi itulah. Jadi kita kata dua-dua pihak, rakyat dan pemerintah, khususnya pemerintah kena tengok kepada anak-anak muda. Jangan biar bagi mereka ni rasa ada sesuatu yang tak kena yang boleh membangkitkan kegarahan marah mereka. Ini kena bendung. Ini dia tak boleh pihak polis saja. Kan, Bukit Aman tak boleh selesai masalah ni. Kan, masalah ni mesti kerjasama kerajaan terhadap IPT ni. Menteri Pendidikan kena ambil kira lah ni baguslah bila PM kata baru ni minta Menteri Pendidikan dan juga pihak KKM Kesihatan ni pantau budak-budak sekolah rendah ni yang makan tak cukup ni. Ni satu usaha yang mungkin boleh kendor masalah tekanan kepada rakyat. Jadi kena tengok lagi lah. Sebab kita tak mau jadi macam Afghanistan lah. Kebangkitan rakyat tu disebabkan oleh tindakan pemerintah juga. Okey. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, 1 jam yang sangat menarik daripada Cikgu Zainon kita, CN Al-Afghani. Terima kasih Cikgu. Satu perbincangan yang sangat menarik dan semoga apa yang kita bincangkan hari ini boleh menjadi panduan ataupun menjadi pengajaran kepada penonton di luar sana. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.